para pendengar misteri jam 12. Sekarang tiba masanya untuk Kisi ketengahkan temu bual Kisi bersama dengan salah seorang pendengar yang mengaku bahawa beliau mempunyai ilmu keajaiban. Ingatlah, apa yang ingin saya tanya kepada beliau hanya soalan-soalan rambang saja. Jangan mudah kita percaya dengan apa yang diceritakan. Jangan mudah kita terikut-ikut dengan apa yang dikatakan. Saya telah pun mengubah sedikit suaranya supaya ia tidak kedengaran seperti suara asal. Ini merupakan permintaan beliau sendiri, jadi kita dengarlah beberapa soalan yang saya tanyakan kepada beliau, di mana beliau menganggap dirinya sebagai kebal dan mempunyai ilmu-ilmu gaib yang dipelajari beberapa puluh tahun yang lalu. Dan yang aneh sekali, beliau kata beliau dah duduk dalam dunia ini lebih 200 tahun. Benar atau tidak, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Sekarang Kisi bersama dengan Obert Paiman, ya, nama samaran yang disuruh gunakan Obert Paiman, di mana beliau telah pun memberitahu saya beliau mempunyai beberapa ilmu-ilmu tertentu, antaranya ilmu gaib, ilmu kebal, dan juga ada bermacam-macam lagi lah, di mana ilmunya boleh membantu mereka yang kesusahan dari segi mungkin fizikal, dari segi mental, rohani juga jasmani. Dan Obert Paiman, terima kasih kerana sudi dapat Kisi temu bual Obert. Dan sebenarnya apakah amalan ilmu yang Obert Paiman amalkan ke, ataupun kuasa gaib ke kebal, boleh Obert terangkan sedikit sebanyak tak? Aku ni sebenarnya dah amalkan ilmu ni dah lama, ya? Dah lama, berpuluh tahun aku belajar ni. Dulu aku ingat lagi aku pergi dekat Medan, aku belajar ilmu ni. Itulah pertama kali aku jatuh cinta dengan ilmu gaib ni. Aku disuruh buat macam-macam lah. Betapa dalam gua aku pernah buat, aku juga pernah. Aku pernah apa nama tu? Aku pernah juga bertapa dekat atas pokok. Pernah kau dengar orang bertapa atas pokok? Aku dah buat dulu. Jadi aku pernah bertapa lebih kurang sebulan. Bertapa tak makan tak minum, duduk. Tapi bila keluar dari gua tu, aku rasa walaupun tak makan tak minum, aku rasa lebih kuat. Jadi ini semua ilmu-ilmu gaib aku belajar dah lama lah. Untuk apa dia? Tahun. Ilmu gaib aku belajar ni sebenarnya untuk diri aku sendiri. Kadang-kadang aku nak tolong orang berubat. Orang ni kena rasuk ke, kena sampuk ke. Jadi aku kena pandai lah, gaibkan diri aku masuk dalam dunia yang lain untuk bantu orang-orang yang kena rasuk. Bila aku masuk dalam dunia lain, aku dapat lihat makhluk-makhluk, jin dan sebagainya. Aku berbual dengan mereka, tanyalah soalan, cakap. Jadi dengan cara bercakap tu dalam keadaan gaib, dia tengok aku ni lebih berkuasa dari dorang ni semualah. Jadi dorang takut, dorang keluarlah. Itulah ilmu mungkin yang boleh terangkan antara perkara yang tak boleh lakukan tak? Antara perkara yang aku tak boleh buat bila belajar ilmu ni memang banyak. Aku tak boleh damping dengan perempuan, tak boleh Dan aku tak boleh makan daging-daging yang berdarah merah, semua tak boleh. Aku cuma boleh makan daging darah putih, macam daging ikan. Isi ikan tu boleh aku makan. Telur-telur, sayur-sayuran. Itulah aku kena puasa macam tu lah. Dan selain dari itu ada juga jampi-jampi yang diajar, yang mentera-mentera supaya aku ni akan terlaksana ilmu gaib aku. Tak semua orang boleh buat Tak semua orang boleh buat. Sebab ilmu gaib ni ada orang-orang tertentu lah yang boleh melakukannya. Jadi kalau kau tak tu buat, kau salah buat, dia makan dalam, kau boleh jadi gila. Jadi orang tak betul. Jadi kalau kau tengok orang-orang gila ni kebanyakan yang pungkit pakcik-pakcik, ada yang gila ni bukan pasal mereka gila, pasal salah tuntut ilmu, tak tahu bawa. Jadi itulah ilmu gaib aku. Dan saya ingin juga tanyalah tentang tadi Obert Paiman juga ada mengatakan
Obot Paiman ni juga mempunyai ilmu kebal. Ilmu kebal ni, ini kira kalau sekarang ni saya ambil pisau ke, saya ambil benda-benda yang tajam, cuba saya lukakan Obot Paiman, memang tak boleh luka lah. Boleh terangkan sedikit sebanyak kenapa ilmu ni dan apakah sebabnya, bagaimana boleh perolehi ilmu ini oleh Obot Paiman? Ini ilmu kebal ni, ya. Aku belajar ilmu kebal ni untuk diri aku juga, bukan untuk orang lain. Sebab apa? Bila engkau dah sampai satu tahap ni, ilmu engkau dah tinggi. Kau dengar Bila kau dah sampai satu tahap, ilmu engkau dah tinggi. Ada juga orang-orang yang lain yang ada ilmu nak cuba tumpaskan kau, nak cuba jatuhkan kau. Jadi kena belajar banyak ilmu mempertahankan diri. Ilmu kebal ni bukan saja kebal dari pisau, bukan kebal dari pisau, kapak, parang tu semua, dari peluru tu semua benda biasa. Ilmu kebal yang aku belajar ni sebenarnya, ya, bukan saja untuk menahan diri dari kesakitan benda-benda, tapi menahan diri dari gangguan makhluk-makhluk banyak. Aku dapat banyak, kadang-kadang malam tengah tidur datang ketuk tingkap rumahku. Dia kata nak masuk. Dia kata dia ilmu ketujuh. Ya, ilmu ketujuh nak mendampingi aku. Aku sudi tak terima. Tapi aku tahu sangat itu bukan ilmu ketujuh, bukan. Aku tak nak bilang lah ilmu apa aku dapat. Tapi antara ilmu yang aku pelajari ini ada tahap-tahapnya. Jadi dia kata dia nak masuk, aku kata tak boleh. Tapi ini berbual bukanlah berbual macam aku berbual dengan orang sekarang, bukan. Aku berbual dengan benda ni dalam tidur. Dalam tidur aku mimpi dia datang. Jadi kalau orang-orang ni satu mungkin tak ada ilmu, dalam tidur kalau benda tu datang, dia akan ambil. Pasal apa? Tak ada ilmu yang boleh mengawal. Tapi aku lain Jadi dia datang, dia tanya, aku cakap tak nak. Pasal aku tahu. Jadi dengan ilmu kebal ni aku dapat menghalang segala gangguan-gangguan orang nak ganggu aku. Aku ni pun tak ada keluarga memang. Dari dulu sampai sekarang tak kahwin-kahwin. Sebab itulah senang nak amalkan ilmu. Sebab tak ada tanggungjawab kan. Jadi itulah ilmu kebal aku ni. Juga tadi Obot Paiman ada mengatakan Obot Paiman ni dah hidup lebih dari nak dekat 200 tahun macam tu Macam mana Obot Paiman boleh hidup begitu lama, sedangkan manusia paling lama dalam buku rekod pun saya rasa tak ada umur macam usia gitu panjang. Kenapa Obot Paiman mungkin tak dimasukkan dalam buku rekod ke, ataupun kenapa tak ditemu bual ya secara besar-besaran dengan adanya ilmu yang diamalkan oleh Obot sendiri? Macam mana Obot? Aku sebenarnya tak suka. Tak suka besar-besarkan. Apa yang aku belajar untuk aku dengan tolong orang. Buat apa kau nak besar-besarkan? Aku memang dah hidup dalam dunia ni dah lebih 200 tahun. Aku kalau nak pergi satu tempat, aku tak payah naik bas, naik taksi, jalan kaki tak payah. Aku pejam mata, aku sampai. Ya, ini antara ilmu gaib. Aku ni sebenarnya akan diangkat oleh jin. Ada satu jin ni lah, aku tak nak beritahu kau Jadi bila aku diangkat, dibawa pergi tempat yang aku nak pergi tu, dah sampai, sekelip mata dah sampai. Jadi kalau kau pernah dengar jin boleh sampai tempat tu sekelip mata, macam tu lah aku boleh buat. Jadi aku dah hidup lebih 200 tahun. Belum lagi ajal aku lah. Tak tahu sampai bila lah Mungkin kerana amalan aku, ilmu aku ni, aku suka sangat lah tolong orang Dan aku macam-macam. Aku pernah duduk kat sini, pernah duduk dekat Medan. Aku pernah pergi mana-mana tempat sekelip mata. Jadi apa aku belajar ni sebenarnya untuk tolong orang, bukan buat suka-suka tau. Jadi itulah ilmu yang aku miliki. Dan kalau kau nak tahu pun, dalam rumah aku ni bukan kosong. Dalam rumah Obot ni macam-macam barang ada. Kau tengok sunyi, senyap, ibu seorang Ada orang juga dalam rumah ni. Kalau aku beritahu kau ada 7 macam wanita cantik. Kalau orang biasa panggil Pontianak kan. Dalam rumah aku ada. Pontianak ni bukan jenis yang ganggu orang, bukan. Dia menjaga setiap bilik aku. 7 orang. 1 menjaga dapur, 1 menjaga ruang tamu, 3 menjaga bilik tidur, 1 menjaga tandas, 2 menjaga tandas. Jadi ini
Pontianak ni yang baik, yang bersih. Tidak ada apa-apa, aku dah tangkap, aku jadikan mereka macam bidadari lah. Selain dari itu juga dalam rumah aku ni ada banyak benda lah yang aku rasa kau tak perlu tahulah. Kau datang malam-malam, kau jangan terkejut kalau nampak nanti orang badan besar hitam duduk dekat ruang tamu. Itulah penghulu rumah aku. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baiklah, sekarang saudara, KC bertemu sekali lagi bersama dalam rancangan Malam Jumaat Special, di mana saya akan ketengahkan temu bual eksklusif saya bersama dengan seorang pakar perubatan yang mengendalikan Pusat Rawatan Darul Ilaj. Bersama dengan saya di hujung talian, iaitu Encik Kadi. Hai Encik Kadi. Hai, apa khabar KC? Khabar baik Encik Kadi. Dan Encik Kadi ini, Malam Jumaat Special, kita ingin berkongsi sedikit informasi. Kita ingin ketengahkan tentang apakah itu gangguan dan bagaimana agaknya kita dapat menghindari dari gangguan-gangguan di dalam rumah ataupun di luar. Dan sekarang ini kita nak sentuh Cik Kadi tentang khususnya pendengar-pendengar yang suka pulang lewat malam, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tak boleh dilakukan. Baiklah KC, untuk para pendengar yang kerja malam ataupun anak-anak yang selalu balik malam, yang paling mustahak sekali mereka kalau boleh jangan terus balik ke rumah lah. At least duduk sebentar di bawah blok, ataupun sambil nak balik tu, kalau turun bus stop ataupun kereta, letak kereta, kita terus bacakan ayat kursi. Kerana setiap kali kita balik malam, mungkin ada dari tempat-tempat lain ataupun hantu-hantu atau jin-jin yang lain yang akan perhatikan kita, dan dia tengok kalau orang ni sesuai, dia akan ikut. Dia ikut terus masuk ke rumah. Bila masuk rumah, ada anak kecil lagi dia suka. Kemudian tu ada anak gadis yang tidak boleh sembahyang, yang uzur, itu pun dia suka. Jadi kalau bapaknya atau abangnya atau dirinya kuat, tahu baca atau apa, tapi yang lain dalam rumah ni yang tak tidur, yang tak sedar. Sebab kadang-kadang kita lihat anak kecil kita, ke belakang ni saya dapat banyak aduan anak kecil dalam masa umur 3 bulan atau ke bawah, menangis mata tengok atas. Ini yang dia perhatikan. Menangis mata tengok atas. Anak-anak kecil lelaki, kalau kita biarkan dia nangis, dia boleh jadi sawan dan akan memudaratkan kedewasaannya. Jadi kalau menangis tengok atas tu apa indikasinya tu? Itu jin-jin dan hantu tu yang menakut-nakutkan dia. Jadi dia dah tak boleh terpanjat dia mata dia ke atas dan badannya boleh mengigil. Ini sangat bahaya. Jadi apalagi kalau dia demam. Dinasihatkanlah untuk duduk sementara di bawah kolong blok anda. Atau baca kursi, jangan lupa langkah kaki kanan. Masuk langkah kaki kanan. Seperti mana orang tua-tua kita cakap, begitu juga pesan dalam agama kita, cuci kaki tangan, ambil uduk sebelum tidur. Jadi Cik Kadi nak tanya ni, kalau khususnya orang-orang yang suka menegur, mulutnya celupa, suka cakap, macam mana? Ini lagi satu, orang kita dia suka, nampak sesuatu yang aneh suka tegur. Bila dia tegur tu, kadang-kadang dekat benda tu ada yang duduk. Jadi jin ni atau hantu ni akan rasa marah. Aku tak kacau kau, kenapa kau tegur aku? Ini ibarat apa tau KC? Kita jumpa kawan kita, kenapa kau ni buruk nah? Kenapa kau ni bodoh sangat? Kau tak lawa, dia marah kan? Begitu juga jin. Dan hantu ada perasaan. Jadi dia akan rasa, okey, kau siap, aku datang. Ini satu. Kadang-kadang kalau orang tu tak kuat, dia rasuk lah. Seperti yang berlaku berapa kali di pusat kita, dia pergi ke satu tempat, tempat ni yang lain selalunya, dia tegur, pokok ni besar lah, batu ni kenapa gini, orang ni kenapa macam gini, bila dia start tegur tu, balik adalah kerina-kerina yang dia kena. Jadi teguran ni bukan saja bagi benda-benda yang pelik ataupun benda-benda yang biasa. Kalau kita tegur macam Cik Kadi tadi katakan, kenapa pokok ni besar sangat, itu pun menjadi satu faktor gangguan, Boleh. Ingat banyakkan pokok ada jin yang penghuni dia, hantu-hantu yang duduk kat situ. Saya ingatkan kalau teguran tu disifatkan sebagai teguran luar biasa seperti bau wangi ataupun kau tengok burung tu kelakar jadi teguran sebegitu yang dikatakan pokok ni besar, batu ni kat sini kenapa sibuk Jadi itu teguran sebegitu pun akan mendatangkan kemudaratan ataupun dia tendang-tendang ada yang sesuatu di tepi jalan, dia tendang. Itu pun tak boleh. Sebaiknya kita angkat alihkan.
Jadi pengalaman Encik Kadi sendiri di pusat rawatan Darul Ilaj ni, bagaimana agaknya mereka ada tak yang kembali ataupun datang ke klinik Encik Kadi ni dengan masalah-masalah sedemikian? Selalunya kalau orang itu dah pernah kena rasuk, dia tidak boleh kita ubati dengan 1 kali atau 2 kali saja. Setidak-tidaknya 2 bulan. Kerana apabila pintu dia dah buka, tingkap tu dah buka untuk jin ni boleh masuk, kalau dia tidak mengamalkan zikir-zikirullah, benda-benda lain bila lihat hantu dan jin ni akan lihat dia ni ada pintu yang dah buka. Jadi bila gitu dia senang masuk. Sebab dinasihatkan mereka yang dah pernah kena jangan balik terlalu lambat malam. Bila dia balik malam, jin ni akan masuk. Jadi selepas kita ubatkan ni, yang lain datang, selepas ni lain datang. Jadi terserah pada diri mereka sendiri Mereka yang nak mengamalkan, tutup balik pintu tu. Jadi agak-agak orang yang bagaimana selalunya yang mudah terpengaruh dengan gangguan ni? Buat masa ni wanita, gadis-gadis remaja dan lelaki remaja. Baru-baru ni ada satu lelaki dia diganggu oleh jin wanita. Dalam rumah tak mandi 1 minggu, makan dalam bilik, sampah sarap semua dalam bilik, tak keluar-keluar. Jadi dia dah diasyikkan dengan jin wanita ni. Kalau orang kita dia panggil bunian, tapi bukan bunian lah, jin wanita. Jadi kami sangat berusaha untuk membaikkan dia balik semula, untuk menyadarkan dia semula. Tapi ini peranan mak bapak pula, sebab kita tak jadi mak bapak yang harus pujuk rayu dan juga senantiasa awasi mereka ni. Jadi kita banyak lihat lagi sekarang ni mak bapak pun sangat leka, anak-anak balik malam dia cuma tanya, kenapa kau lambat, mana kau pergi, itu saja. Jadi kalau boleh jangan selalu balik lambat. Kalau jarang-jarang tu boleh lah sekali-sekala ada kawan, ada adik-beradik ikut itu satu yang baik. Kalau kita seorang-seorang dia suka, dia macam pencuri jugalah, dia suka seorang-seorang, dia suka attack. Jadi hati-hati kalau anda khususnya yang pulang ke rumah lewat tu. Dan untuk mereka yang bertugas malam, yang tak, saya rasa ni memang tak ada pilihan bertugas malam, balik malam, macam mana tu nasihat Cik Kadi? InsyaAllah apabila mereka keluar cari rezeki itu satu perkara yang baik, yang wajib cari nafkah. Jadi dengan niat macam begitu dan baliknya minta pada Allah melindungkan mereka, insyaAllah lah para malaikat akan iringi dia. Kerana di dalam dunia ni ramainya malaikat daripada jin. Tapi kita pasal tak pernah dengar cerita malaikat, kita takut pada jin yang segelintir. Sedangkan ramainya malaikat keliling kita. Itu dia. Bila kita nampak kelibat je, bulu rumus pun berdiri. Itu dia. Jadi kita senantiasa nak ingat, ya Allah melihat kita, malaikat membantu kita. Jadi lagi satu kes kalau dekat di laut-laut janganlah bawa balik barang-barang yang dalam laut tu kerana kadang-kadang ada orang yang buang-buang barang orang-orang kita suka buang barang di laut. Jadi barang-barang ini kadang-kadang dia tidak dibersihkan dengan betul, masih ada penghuni yang duduk dalam barang tu. Apabila mereka bawa balik, jadi porak-poranda. Terutama sekali macam keris, kacip-kacip ke, atau barang-barang purba. Lagi satu kes, kalau nak rumah senantiasa tidak diganggu, kalau mereka balik malam tu rumah-rumah mereka ada wafak-wafak, ini lagi memudaratkan lah. Loceng, ini semua kurafat lah. Yang penting diri mereka sendiri. Jadi bagi anda yang sedang bersama kami, inilah malam Jumaat special yang diketengahkan. Dikatakan jin suka menghampiri anda yang bersendirian, bukan saja di luar rumah, tapi saya rasa di dalam rumah juga Cik Kadi. Ya betul, di dalam rumah. Itu sebab kadang-kadang kita dengar goli-goli, tarik gosi ni kan, masak nasi basi, itu semua dah ada dalam rumah. Jadi hati-hatilah anda. Kalau sedang bersama kami, itulah dia sedikit informasi kata orang. Adakah benar atau tidak, semua ini dalam Misteri Jam 12 bersama dengan Encik Kadi. Terima kasih Encik Kadi. Ya, terima kasih Kesis. Para pendengar Ria 897, saya akan bacakan kiriman berikut ini. Ini adalah pengalaman pribadi dari seorang teman. Namanya nama yang dikirimkan dari Shadi. Shadi berkongsi pengalaman beliau, dan kata Shadi, inilah kisah yang dialami beliau sekitar tahun 2000. Pengalaman ini dah lama, tapi saya telah pun melakukan sesuatu apabila menuntut ilmu.
Bukan di Singapura, Kisi. Jangan sebutkan nama tempatnya, hanya untuk pengetahuan Kisi saja. Baiklah, Shadi. Kata Shadi, pengalaman beliau dalam kiriman email, beliau sebenarnya telah pun menguji ilmu yang beliau ada dengan mendampingkan dirinya dengan makhluk roh yang berkeliaran. Kata Shadi, mengikut apa yang saya belajar dalam dunia ini yang semesta, katanya dunia yang semesta ini, ya kata Shadi, bukan saja kita manusia dan haiwan tumbuh-tumbuhan yang hidup, malah ada roh-roh yang berkeliaran, makhluk yang diberi nama jin, iblis dan syaitan juga tetap wujud. Apa yang pernah saya belajar, Kisi? Makhluk-makhluk jin ada nama-nama yang diberikan. Orang-orang Melayu akan menggelarkan makhluk-makhluk ini sebagai Pontianak, Tuyul, Pocong, Pelesit dan sebagainya. Mereka ini dari pengetahuan saya yang saya belajar di salah sebuah kawasan Pengalaman yang saya ingin bacakan ini adalah satu peristiwa yang memang benar-benar berlaku tahun 2000, Kisi. Saya telah pun memasuki sebuah rumah usang, rumah kosong di salah sebuah kawasan di negara ... Tidak ada seorang pun yang boleh menemani saya, melainkan diri saya sendiri untuk menguji kebolehan saya. Pada mulanya saya fikirkan saya ini hebat, tapi saya lupa. Lupa kenapa? Akan saya jelaskan sebentar nanti. Bila sampai dalam pondok itu, tolong Kisi jangan bacakan mantra ini sepenuhnya. Juga hanya untuk Kisi bacakan sedikit saja. Yang lain-lain tolong jangan keudarakan. Baiklah. Bila kita masuk dalam rumah pondok yang usang, kata Shadi, itu khususnya bila saya masuk dalam rumah pondok yang usang, yang tidak berpenghuni, pastinya setiap orang tahu rumah yang kosong, pondok yang kosong, tempat yang kosong akan didiami oleh makhluk-makhluk halus. Sama kisahnya, kalau kita manusia nampak rumah kosong, selalunya dalam rumah-rumah itu ada dalang-dalang seperti penagih-penagih, perompak dan pencuri yang menjadikan sarang, kan? Jadi begitu jugalah dengan makhluk jin. Mereka akan mengambil kesempatan rumah yang kosong, yang tidak ada ibadah di dalamnya, dijadikan tempat sarang mereka beranak. Percaya atau tidak, Kisi, saya diajar untuk masuk ke dalam rumah itu dengan melangkahkan kaki kiri. Kemudian, bukan kita beri salam, ada bacaan. Dikatakan di sini terbalik maksudnya daripada cara kita beri salam. Saya tak boleh beritahu anda, ya. Bila masuk di dalam, perkara yang pertama kita pergi adalah dengan berdiri di tengah-tengah rumah kosong itu. Kemudian, kata Shadi, saya akan berdiri bukan mengikut arah kiblat, bertentangan dengan arah kiblat. Saya akan baca perkara berikut ini. Inilah mantra yang saya ada. Sekali lagi amaran, Kisi, jangan baca penuh, hanya baca sedikit saja. Malam ini aku datang untuk bertemu Mu Oi Bintang. Ku hentak kaki, keluarlah engkau dari arah belakang dan hadapan. Tujuh keturunan aku seru, ku sebut, jelmalah engkau, mati beranak, dan sebagainya yang saya tak boleh teruskan lagi. Setelah itu, kita, iaitu saya, akan duduk di tengah-tengah rumah kosong, duduk bersila dan ulangi apa yang saya sebutkan tadi, mantra. Benda itu akan datang, Kisi. Dia pada mulanya tidak akan datang, terus datang menjelma depan kita. Untuk menguji kebolehan ilmu kita, kata Shadi, dia akan pada mulanya bermain-main, tahap demi tahap demi tahap. Makin lama, makin menakutkan. Pada mulanya dia akan bermain dengan angin. Dapat rasakan angin tiup masuk dalam kawasan rumah, Kisi. Angin yang kuat, angin sejuk bertukar menjadi panas. Selepas itu akan adanya, kata Shadi,
bauan yang cukup busuk bertukar menjadi wangi, wangi bertukar menjadi busuk, dan kemudian akan menggoda kita. Menggoda dengan kehadiran binatang-binatang liar seperti ular, anjing yang akan berliga-liga di sekeliling kita. Mungkin yang takut ular akan lari, tapi saya tidak. Saya tetap duduk dan baca dan baca. Dan terakhir, selepas jelmanya ular atau anjing untuk menakutkan kita, akhirnya barulah dia keluar, Kisi. Dia keluar pada sudut-sudut yang kita tak tahu. Tiba-tiba dia menjelma. Yang saya alami, cara dia keluar daripada siling. Saya buka mata tengok kiri kanan, tak ada benda. Belakang pun tak ada. Dalam hati berkata, mana engkau makhluk, keluarlah, menjelmalah. Aku nak menguji kehebatan aku. Kisi dengar Kisi bunyi orang mengerang. Saya tengok atas, benda tu melekat dekat atas siling. Pada pertama kali pandang, memang kalau tidak ada ilmu dalaman, memang cukup boleh membinasakan kita. Dipendekkan cerita, akhirnya saya lulus. Saya dapat berdepan dengan makhluk itu tanpa ada sedikit ketakutan. Malang tidak berbau. Makhluk itu ikut saya pulang. Saya tak tahu dan tak perasan. Sampai rumah, kena pada isteri. Isteri saya yang sedang hamil anak yang pertama, Kisi. Walaupun benda itu dah berlaku, ya bayangkan ketika itu, selepas saya menuntut ilmu itu di negeri ... Saya pulang ke Singapura. Saya berumah tangga bersama dengan isteri, dan isteri saya hamil. 2 tahun kemudian selepas itu, anak dalam kandungan selepas saya berumah tangga keguguran. Bukan sekali, malah isteri saya hamil sampai 2 kali keguguran. Saya dapatkan bantuan pakar. Rupa-rupanya ada benda mendampingi isteri saya. Dan saya memang syak, cukup kuat. Benda yang mendampingi isteri, kata Syadi, adalah makhluk 2 tahun yang lalu yang pernah saya menuntut ilmu itu. Terima kasih dan selamat tengah malam. Ada di sini kiriman SMS ni saya nak sempurnakan. Datangnya daripada Ilah. Ilah kata, apa khabar Kisi dan selamat menyambut bulan Ramadan. Nama saya Ilah. Saya ingin ketengahkan pengalaman saya. Saya ada melahirkan anak saya yang pertama ini dan berusia 7 bulan. Dan saya juga ada kakak ipar. Kakak ipar saya ni memang tak campur orang sangat, tetapi dia rapat dengan saya. Tapi kebelakangan saya baru melahirkan ini, dia sungguh rapat dengan saya. Sebenarnya kakak ipar yang saya maksudkan ini, saya tak nak sebutlah namanya. Nama samaran saya gunakanlah, Kak Ruhaya lah, bukan nama sebenar. Apa jua majlis-majlis keramaian, majlis-majlis lah mengeratkan hubungan silaturahim seperti persandingan, majlis-majlis baca-baca Yasin, tahlil dan sebagainya, dia tak pernah kelihatan, tidak pernah nampak. Kalau ada pun Kisi, cuma hari raya lah baru nampak mukanya, itu pun di rumah mak. Kalau tidak, hilang. Jadi bila saya baru melahirkan, kakak ipar saya ni mula rapat dengan saya. Dan dia mula datang ke rumah saya, kejutan. Suami pun tak tahu, saya pun tak tahu. Datang tiba-tiba waktu malam, Kisi 9 lebih malam, datang bawa makanan. Dia beri salam, saya terperanjat. Sebab bila saya di hospital, dia tak datang pun. Anak saya dah masuk 7 bulan ni, baru dia datang. Datang seorang, suami, anak-anak semua tak ada. Jadi terperanjat lah. Kak Ya, datang. Kenapa tak cakap datang? Tak ada saya pendengar kita ni lah. Jadi saya jemput dia masuk. Anak saya ni sedang dalam bilik, Kisi, sedang tidur. Waktu tu saya dengan suami sedang menonton TV 9 lebih malam. Jadi bila dia masuk dalam rumah, dia kasih saya makanan. Ini ada kakak beli awal tadilah kat kedai bawah. Jadi saya ambil makanan tu, saya letak di dapur. Kemudian kakak ipar saya kata, mana bayi kau? Aku nak tengok lah. Saya pun tunjuklah, sinilah kak. Tak fikir bukan-bukan lah, cuma pelik lah Kisi. Dia tak pernah campur dengan orang sangat. Tapi tiba-tiba berada dalam rumah saya ni, tak dijemput, tak beritahu pun nak datang. Seorang pula tu. Suami saya masih menonton TV, saya bawa dia masuk dalam, anak saya sedang tidur. Tiba-tiba dia kata, kakak rasa haus lah.
Boleh ambilkan air tak? Pendengar dia 897 FM. Jadi saya pun keluarlah. Saya pergi dapur. Buatkan kakak air minuman. Sedang saya bancu air, tiba-tiba anak saya menangis sekuat-kuatnya, Kisi. Bayi saya menangis. Saya pun tinggalkan minuman tu, saya masuk ke dalam, saya nampak kakak ipar ni sedang mendukung anak saya yang sedang nyenyak tidur awal tadi. Marah Kisi saya, tapi tak tunjukkan lah. Marah dalam hati ni. Saya penat-penat tidurkan dia, 1 hari jaga dia menangis, akhirnya boleh berehat, orang angkat dukung bayi, sampai budak ni terbangun. Jadi kakak saya dukung, kakak ipar ni bayangkan, dia dukung. Saya kata, kak tak apa kak, biar saya tidurkan dia. Tak apa, biar aku tidurkan dia. Ada benda yang tak kena ni. Kak tak apa kak, tak apa, biar aku dukung dia. Pertama kali aku dukung aku punya anak Zara, kenapa tak boleh ke? Nada suara kakak ipar saya bertukar. Kemudian saya rasa tak sedap hati, Kisi. Setelah hampir 1 jam dalam rumah, saya rasa resah gelisah. Kemudian anak saya masih menangis. Dia beri anak saya pada saya angkat, barulah saya tidurkan anak saya selawat beberapa kali. Barulah anak saya nyenyak tidur, letak atas katil. Kemudian kakak ipar saya balik. Saya tanya pada suami, bang, Kak Yah datang apa cerita bang? Saya rasa tak sedap hati lah bang. Dah lah awak ni jangan fikir bukan. Mungkin agaknya tergerak hati nak datang tengok anak Zara dia. Bila malam tiba, kami suami isteri pun masuk tidur lah. Anak saya pun nyenyak tidur. Saya pun dah nak masuk tidur, tapi masih belum lagi lupakan kenapa agaknya kakak ipar saya datang. Kemudian teringat makanan yang diberikan oleh kakak ipar. Saya pun pergi dapur. Dia kata tadi dia beli di kedai bawah. Bila saya angkat plastik tu, kotak makanan yang dibeli tu bukan di kedai bawah. Itu adalah kotak makanan bekas, kotak yang makanan yang pernah digunakan saya rasa. Dan saya buka dalamnya, hanya setakat nasi goreng biasa saja. Dan tak macam pun yang dibuat di kedai. Saya rasa macam benda yang tak kena. Saya ambil makanan tu, saya buang. Takut Kisi, kejadian yang menakutkan mula berlaku. Apabila suami saya bekerja malam, anak saya menangis tak henti-henti. Pukul 1 pagi. Sedang saya dukung anak saya dalam bilik, sedang berdiri dukung, tidurkan anak saya. Tiba-tiba Kisi, tingkap bilik saya ada orang ketuk beberapa kali. Bila saya perhatikan di tingkap bilik, alangkah terperanjatnya Kisi. Saya nampak macam ada kepala manusia sedang ketuk-ketuk tingkap. Saya tak tahu benda apa Kisi, tapi benda tu amat menakutkan. Daripada bilik saya ke ruang tamu. Bila berada di ruang tamu, gangguan tu berhenti seketika. Kemudian pintu pula diketuk beberapa kali. Saya dengar macam bunyi orang beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bayi saya, anak saya menangis tak henti. Saya selawat dan baca. Akhirnya gangguan semua hilang. Dipendekkan cerita Kisi, kakak ipar saya ni memang dikenali oleh semua saudara mara. Dia ni sebenarnya telah pun memiliki ilmu-ilmu tertentu. Sebab itulah dia tak campur saudara mara. Semua dah tahu dah. Semua kata dia sesat. Sampaikan bila kita panggil pun beberapa kali untuk turuti acara-acara, program yang dilakarkan oleh family members ataupun ahli keluarga, tapi dia tak nak Kisi. Itulah pengalaman saya. Dan yang lain-lain saya tak boleh ceritakan sebab ada perkara-perkara sensitif yang disentuh oleh pendengar kita berikut ini, yang melibatkan kakak iparnya, yang melibatkan keselamatan bayinya. Jadi faham-faham aja lah sebenarnya kakak tu datang untuk ambil sesuatu dari bayi tu. Ini saya harus aku seorang ibu ni mempunyai insting, satu firasat untuk
untuk menjaga anak-anaknya, keselamatan anak-anaknya. Begitu jugalah kalau kita tengok pada kucing. Kalau anaknya dalam bahaya tu, kucing tu boleh tahu manusia ni datang nak menyerang ke tidak. Jadi sebagai manusia, mungkin lelaki tidak mempunyai, mungkin saya tak tahulah sejauh mana kebenarannya. Ini dari pengamatan saya lah. Lelaki tidak mempunyai insting ataupun firasat lah yang sebagaimana seorang ibu ada. Jadi ibu ni firasatnya terlampau kuat, sehinggakan dia boleh membaca sesuatu yang orang biasa tidak boleh melihat. Hanya ibu yang memahamilah situasi macam ni. Dan yalah, dia pun hairan datang tak semena-mena, tak pernah datang majlis persandingan. Setakat hari raya nampak muka pun di rumah ibunya lah. Dan kemudian akan hilang. Tiba-tiba waktu malam datang rumah bawa makanan lagi. Hairan manusia itulah, ada udang di sebalik batu lah. Kau berada di Ria 897. Saya akan teruskan dengan pengalaman misteri. Anda di udara Ria 897 FM. Bersama saya di ujung talian. Hello, siapa ni? Selamat pagi, Muhammad. Muhammad ada pengalaman misteri tentang apa, Muhammad? Silakan. Okey, ini kisah misteri berlaku sekitar 3 bulan yang lalu. Di mana kalau tugas saya ni ada berkaitan dengan pembantu rumah tangga. Jadi pembantu rumah tangga saya ni banyak datang daripada Indonesia dan juga di Filipina. Tapi yang kisah ini saya cerita tentang seorang pembantu Indonesia lah, di mana dia sudah bekerja dengan majikan sekitar hampir 2 tahun. Okey. Di mana setelah hampir selesai kontrak, kurang 2 bulan masuk 2 tahun, pembantu ni majikan sudah ambil keputusan nak pulangkan je lah. Jadi sementara dipulangkan, dihantarkan ke tempat saya ke penampungan, belum dipulangkan langsung ke Indonesia. Jadi dalam masa hari yang dia dipulangkan ke tempat ke tempat saya, apa yang terjadi lah, dia datang macam dalam keadaan dia tak kenal diri dia siapa. Jadi bila saya tanya majikan dia, kenapa dia macam ini? Tak tahu. Cuma dia was okay sebelum dia dipulangkan. Sampai hari yang majikan bagi tahu dengan dia dan okey, saya dah tak nak kamu lagi, saya tak nak jadi pembantu lagi, jadi saya nak pulangkan kamu. Jadi sementara kamu dipulangkan, kamu akan dititip ke ejen dulu lah. Dia dihantar ke tempat saya, di tempat saya. Cuma dia tak berbual tak apa. Tanya dia kenapa, dia tak nak cakap apa-apa je. Diam je. Jadi dia di tempat saya tu makin hari makin berbeza. Perangai dia makin terus berubah. Apa yang terjadi, kita dah kasih tahu dengan dia nak dipulangkan. Hari kedua dia di tempat saya, tiba-tiba dia jadi budak kecil. Perwatakannya. Perangai dia macam anak kecil lah. Macam anak kecil. Persis, betul-betul jadi budak kecil. Saya tanya dengan dia, kenapa kau macam ini? Dia tak nak berbual. Dia diam je. Jadi satu hari tu saya cakap dengan dia, okey, saya sudah beli tiket pesawat kamu nak dipulangkan. Jadi kita nak suruh dia buat kira dia punya duit semua. Dalam perkiraan tu, waktu tu sekitar pukul 11 lebih malam. Saya buat kira pasal esoknya dia nak pulang. Jadi saya suruh dia buat kira-kira duit. Dia pegang tu duit, dia diri tapi badannya dah terkuyang ayam. Jadi kira. Tiba-tiba dia cakap dengan saya, "Sir, sebentar." Keluar daripada mulut dia setelah beberapa hari yang tak berbual tu, diam aja. Dia nyangkong. Maaf katalah, dia buang air kecil. Betul-betul di dewan tamu saya. Di tepi meja makan. Saya terkejut. Dah buang air kecil, pula tu dia datang kotor. Saya dan orang rumah katanya, kenapa dengan kamu? Apa masalahnya? Tolong berbual bicara. Dia tak mau berbual. Dia minta saya kertas dengan pen untuk tulis. Jadi dia tulis dekat kertas tu. Saya cakap, okey, kamu tulis, kasih saya apa alamat rumahnya, semua masalahnya. Jadi saya telefon keluarga kamu. Saya tahu apa yang dia tulis di alamatnya. Dia tulis alamat, di mana alamat itu pembantu saya sendiri kata, "Sir, alamat yang dikasih ni adalah alamat kubur di kawasan Indonesia Jawa Barat." Lagi mengejutkan saya, saya cakap dengan dia, kenapa kamu kasih alamat gini? Dia lukis pula. Dia lukis kubur. Dia lukis pula potret bayi. Saya berbual dengan dia, tanya dengan kita, cara baik saya tanya dia, kenapa? Dia kata, pulangkan saya cepat ke tempat ini, kalau tidak saya akan mati. Saya tanya dia lagi, "Bah, kamu bilang saya sejujurnya, apa masalahnya, kenapa?" Dia terus buka cerita pelan-pelan. Disaksikan orang rumah saya dengan pembantu rumah. Dia kata keluarga dia ada gunakan janin bayi.
untuk sepanjang dia kerja di Singapura ni, tujuannya satu. Dia nak dia dibelai seperti anak kecil yang majikan macam mana jahat pun dia, macam mana teruk pun kerja dia, majikan akan tetap suka dengan dia. Saya tanya dengan dia, okey Pak, jadi gimana kamu mau selesaikan ni? Saya kata saya tak tahu, pulangkan saya ke alamat ini. Jadi malam tu dah hampir tengah malam lah. Kita bicara sampai pukul 1-2 pagi. Keesokan harinya terjadi lagi kisi. Kali ni terkejut. Waktu mandi malam tu, saya mau ke dapur. Orang rumah saya cakap apa? Bang, jangan pergi dapur. Kenapa? Tak ambil air lah. Dia kata jangan. Sebenarnya pembantu tu keluar daripada kamar mandi dengan keadaan tidak berpakaian apa-apa. Hari yang sepatutnya dia pulang, dia tak boleh dipulangkan sebab keadaan dia tak mengizinkan dia untuk naik pesawat. Jadi kita buat usaha yang seterusnya. Yang kali kedua ni kita cuba telefon keluarganya. Kita bilang, tapi kita tak bilang yang masalah. Kita tak telefon keluarga. Kita pura-pura yang kita tak tahu apa yang terjadi dekat Indonesia, apa yang dilakukan di Indonesia. Tapi dia katanya di sini anaknya ni mental torture dekat Singapura. Kerja dia mungkin tak beres ke tak apa. Dan jadi kita tak nak berurusan dengan keluarga dia lagi. Kita berhentikan. Jadi saya cuba nak cari alamat dia, nak cuba nak usahakan dapat dia punya alamat yang sebenarnya, semua everything. Di dalam buku tu Casey lebih melanjutkan lagi, sebenarnya dia menaruh harapan cinta terhadap majikan dia. Jadi mungkin dia putus. Jadi dia yang dia gunakan janin bayi tu sebenarnya dia nak majikan ni suka dengan dia. Jadi bila majikan ni dah buat keputusan tak nak teruskan dia punya pekerjaan, itu yang buat dia bersama teruk. Jadi makan diri dia sendiri balik. Jadi ilmu yang digunakan tu janin bayi oleh ibunya, seolah-olah ingin membelai dia seperti seorang kanak-kanak yang disayangi lah. Betul. Dan hampir seminggu dia di sini, terpaksa kita kena klinik sebab saya tak boleh buat apa-apa. Saya cuba nak usahakan dia hantar ke tempat orang panggil berubat. Orang kata tak boleh. Ini apa yang dia lakukan, dia harus selesaikan itu sendiri. Saya bagi menentukan dia. Jadi alhamdulillah saya rasa kita berdoa untuk membantu ni supaya dia selamat pulang. Hari kali untuk kali kedua kita pulangkan dia, tapi memang dia pakai kasut memang dah slipper semua tertanggal lagi. Slipper semua tertanggal di jalan betul-betul. Bagaimana dia dihantar pulang tu? Okey, saya sempat hantar dia ke airport. Di airport kita gunakan escort service. Jadi saya minta tolong daripada pegawai escort. Saya bilang pembantu ni keadaan dia kurang sihat lah. Hari yang sepatutnya dia pulang ni dia demam. Kita kasi alasan lah. Jadi saya minta tolong dihantarkan dia sampai ke kerusi tempat duduk dia tu. Dan sempat saya dapat nombor telefon suaminya. Saya bilang sama suaminya, okey, isinya akan dipulangkan dengan jadual begini-begini. Dia disambut di sana Indonesia. Yang lebih mengejutkan kita lagi ni, suami dia tanya apa yang kita dah buat sampai isteri jadi itu. Saya tak berkata panjang, saya tak berkata apa. Saya cuma cakap dengan suaminya satu je, dia sudah pun terlepas cakap yang ada gunakan janin bayi. Tolong selesaikannya. Jadi saya tak tahu apa yang terjadi sebab sehingga hari ini kita tak berurusan apa-apa dengan keluarganya. Cuma barang-barang dia masih tertinggal di tempat saya. Jadi anda buang ke hapuskan ke macam mana barang-barangnya? Sebenarnya kalau terus terang, kalau kita nak buang pun saya tak berani nak buang barang. Jadi apa yang saya buat tu saya memang letakkan di dalam di dalam office saya. Jadi saya memang tunggu keluarganya untuk tuntut balik barangnya lah. Sebab kalau nak ikutkan keadaan dia, memang keadaan pembantu tu memang dah kira teruk. Jadi saya kalau buat sembarang nanti terkena saya balik. Jadi kita pun berhati-hati. Itu dia Wah, ini satu kes yang cukup menarik. Terima kasih kerana sudi ketengahkan pengalaman anda. Sama-sama. Terima kasih. Okey. Ini kisah merupakan kiriman SMS saya terima. Datangnya daripada Kisi, tolong jangan sebutkan nombor saya yang terakhir pun. Rahsiakan nama saya. Sebab ini adalah satu perkara berkaitan dengan hidup peribadi saya. Sebenarnya sebelum ini, saya ni berminat sangat untuk menuntut sesuatu ilmu. Saya tak nak sebutkan apa ilmunya, tetapi caranya memang cukup menakutkan sangat-sangat. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Guru yang mengajar saya ni, ilmu ini katanya boleh melindungi saya daripada orang-orang yang ingin mengkhianati saya secara batin, secara fizikal. Dan katanya juga benda ini akan buat saya lebih kuat dari biasa. Saya akan bertenaga, dan walaupun saya dah tua satu hari nanti, tetap saya mempunyai tenaga yang luar biasa. Jadi apa yang berlaku, mula-mula memang sedap Kisi cara dia berbual, dan saya pun memang ada minat. Jadi
Saya telah pun berjumpa dengan beliau. Beliau kata, okey, untuk upacara pertama kena ikut. Saya pun ikutlah. Dia telah pun mengambil rambut. Kisi tahu tak sikat? Kalau orang sikat rambut selalu rambutnya tergumpal-gumpal. Jadi rambut tu macam masih ada disikat tu. Itulah dia ambil. Dia kata dia telah pun hadiri salah satu upacara kematian orang yang dia kenal. Ya, saya tak sebutkan kisi sebab cukup menakutkan, menyedihkan kalau dia dengar mati saya kisi. Jadi katanya di sini dia ambil sikat tu dengan tanpa pengetahuan orang rumah. Sikat tu diambil, orang tu dah meninggal tau kisi. Dia kata ikut dia pergi salah sebuah rumah kosong di Singapura di kawasan ... untuk puja orang yang dah mati. Saya pada mulanya tidak percaya kisi. Saya kan puja macam tu aja. Jadi saya pun duduk, dia pun siapkan benda-benda pekakasnya, antaranya lilin, limau dan sebagainya, duduk bersila. Kemudian dia sarungkan saya dengan kain warna kuning. Dekat kain tu ada tulisan-tulisan macam tulisan Jawi kisi. Saya tak tahu baca, dia kata pakai. Saya pakailah. Dia terus baca mentera, mulalah. Tiba-tiba macam drama, macam filem, angin bertiupan dengan begitu kuat. Depan saya ni ada beberapa daun-daun kering. Angin tiup daun tu berpusing kisi, macam tornado. Jadi saya dah rasa tak sedap hati. Dia kata apa-apa berlaku jangan angkat kaki. Jadi itulah, saya pun buat bodoh. Dia baca. Tiba-tiba dengan depan mata saya nampak dengan jelas ada orang dalam keadaan berkafan yang dah mati berdiri depan saya dan pak cik yang nak ajar saya ilmu ni. Saya nampak terperanjat, saya pejam mata. Saya punyalah takut, bau dia punyalah busuk isi. Dipindikkan cerita, selepas kejadian itu saya terus tak jumpa dia lagi, tak nak pergi ke sesi yang kedua, dan saya tak nak ada kena mengenal dengannya kisi. Punyalah menakutkan. Bila kita nampak benda ni, tidak ada manusia yang boleh tahan. Semua yang iman tidak kuat pasti akan jatuh dan pasti akan rasa takut. Terima kasih. Selamat tengah malam para pendengar Ria 897. Kisah yang pertama yang ingin saya bacakan kepada anda semua adalah satu kisah pengalaman peristiwa yang tak dapat dilupakan. Rakan-rakan pendengar Ria 897, kisah ini diceritakan kepada saya. Kiriman yang saya terima datangnya dari seorang pendengar. Tapi sebelum itu, dalam tajuk kiriman yang diceritakan adalah seru. S-E-R-U, seru. Apakah sebenarnya kisah seru yang disebutkan oleh rakan kita? Tapi sebelum itu beliau memberitahu saya supaya merahsiakan. Tolong jangan kisi sampai tersebut alamat email saya ataupun nama yang tertera di alamat email. Yang saya nak ceritakan ini adalah perbuatan saya dahulu, dan saya pasti kalau saya pernah buat, mesti ada orang lain juga mungkin sedang melakukannya. Tujuan saya mengirimkan email kepada Kisi bukanlah untuk menceritakan kemegahan saya waktu itu, tetapi untuk menyedarkan yang lain. Perbuatan mereka itu yang serupa dengan saya adalah satu dosa besar. Saya gunakan nama Sri, bukan nama sebenar. Pendengar Ria 897, dalam kisah yang disebut oleh Sri tentang seru, berbunyi begini. Kisi untuk beberapa tahun lamanya, saya tidak ada pasangan yang tetap. Pasangan saya bukan satu, malah pasangan saya dalam pada waktu yang sama, saya ada 11 orang lelaki yang saya telah pun berpacaran, berkasih-kasihan. Bagaimana caranya saya dapat bercinta dengan 11 lelaki dalam masa yang sama, tidak pernah ditangkap, tidak pernah disyakwasangka dan sebagainya? Bagaimana caranya? Saya menggunakan ilmu seru, Kisi. Ilmu yang saya pelajari dari seseorang. Senang. Saya seru, dia datang. Bila dia datang, dia akan bersama dengan saya. Kita akan keluar, makan, menonton wayang, dia belanja saya dan sebagainya. Tak ada sebarang komitmen.
Kemudian bila dia balik, dia akan lupakan saya. Dia tidak akan teringatkan saya. Tidak. Cuma side effectnya akan saya beritahu Casey sebentar nanti. Bila dia pulang ke rumah, dia akan lupakan saya. Jadi, misal katanya Sri, apabila saya keluar berjalan dengan jejaka A, saya ada pacaran, berpacaran dengan jejaka A, B, C, D, E sampailah yang ke-11 ni. Bila keluar dengan jejaka A, tiba-tiba ternampak pula jejaka C sedang berjalan. Mereka takkan kenal saya. Mereka akan nampak saya macam orang lain. Macam orang yang mereka tak kenal. Tapi saya kenal mereka, Casey. Saya harus berpura-pura. Seperti itulah cara saya untuk melarikan diri. Saya menggunakan ilmu seru. Casey, lelaki-lelaki yang saya seru ini kebanyakan adalah suami orang. Sebab kebanyakan suami orang inilah yang dah stable. Ada pendapatan yang lengkap. Ada kereta. Ada apa yang saya inginkan dari mereka. Saya nak keluar dengan si F. Saya seru nama F, nama penuh termasuk nama ibunya. Untuk ilmu seru ini berlaku, saya perlu tahu nama penuh termasuk nama ibu yang melahirkan. Misal kata jejaka F ni tinggal dengan ibu angkat. Saya pun tak tahu itu ibu angkat. Saya ingatkan itu ibu dia. Saya dapatkan namanya. Saya cuba tak boleh. Kerana itu ibu angkat tak boleh. Mesti ibu darah daging. Ibu yang menghamilkan anak tersebut. Saya kan seru nama, misal kata Rahman bin Ali, anak kepada Supia binti ... Aku seru namamu, aku sebut namamu, dan sebagainya. Tak nak saya sentuh. Jadi dia akan terus telefon saya, Casey. Bila dia telefon saya pendengar Ria 897, dia tak teringat pun dalam telefon bimbitnya ada nombor. Inilah kehebatan ilmu seru yang saya gunakan. Setiap kali dia jumpa dengan saya, sampai saja saya minta telefonnya, saya delete nombor yang dia telefon. Jadi banyak-banyak nombor, takkan dia terpandang nombor saya. Keluarlah Casey, nak tengok wayang, nak beli barang, semua saya dapat. Jadi lepas jejaka ni dah sibuk sangat, takut isterinya suspek sesuatu, saya keluar pula dengan CD. Macam gitulah hidup saya untuk beberapa tahun, hidup dengan ilmu seru, sampai pada suatu hari apabila lelaki-lelaki ini mula menghadapi side effect, di mana bila dalam tidur dia mula menyebut-nyebut nama saya. Bila dia sedar, dia tak akan ingat. Tapi yang tak bagusnya, bila dia dalam tidur, dia akan sebut nama saya. Dari situlah yang ada isteri akan tahu. Mula mereka bergaduh, mula mereka cuba dan pergi berubat, baru dapat tahu perbuatan seseorang menggunakan ilmu seru. Selepas tu Casey, entah macam mana tiba-tiba saya rasa perbuatan saya harus saya hentikan di sini. Sebab ada Casey, rumah tangga porak-peranda. Saya memang tak nak runtuhkan rumah tangga mereka, cuma nak keluar dengan suaminya saja. Selepas saya sedarkan perbuatan saya yang salah, saya berhenti. Tapi Casey, bila berhenti saja ilmu ini, saya terus diserang sakit penyakit. Penyakit yang saya tak dapat ubat. Sampai ke saat ini, saya masih merana. Saya tak nak beritahu dan tak nak sentuh tentang penyakit ini, sebab mungkin boleh mengaibkan diri saya sendiri. Dan kalau saya sebut pun, mungkin ada kenalan-kenalan tahu, sebab penyakit ini tidak ramai yang pernah terkena. Jadi setakat di sini sajalah pengalaman saya. Bayangkan pendengar Ria, seorang pendengar bukan nama sebenar, bernama Sri, telah pun keluar berpacaran dengan 11 lelaki pada waktu yang sama dalam beberapa tahun, dan tidak pernah dikesan kerana menggunakan ilmu seru. Pertama kali saya mendengar kisah serupa ini. Terima kasih.
Baik, pendengar Ria 897, kisah yang pertama, seorang pengalaman dari seorang pendengar menggunakan ilmu sedemikian. Jadi beliau dengan hati yang terbuka berkongsi pengalaman hidupnya supaya yang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama dapat hentikanlah segala perbuatan. Ingat, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan, tetapi kalau mungkin kita boleh belajar sesuatu yang baik. Yang baik saja kita akan jadikanlah sebagai satu pengajaran, ya, dan semoga kita dapat menimba sesuatu supaya kita menjadi manusia yang lebih berguna lagi. Jadi bagaimana saudara? Seri bukan nama sebenar. Ya, telah pun berpacaran dengan 11 jejaka pada waktu yang sama, dan 11 ni semua selepas seru dia habis, dia balik, dia keluar, serempak di luar pun dia tak kenal siapa Seri. Cuma Seri kenal lelaki ni. Dan lelaki ni lama kelamaan ni mungkin makan dalam lah. Bila dah makan dalam tu, dalam mimpi mula sebut-sebut. Suara mula keluar sebut nama Seri dalam tidur. Isteri dapat tahu, gaduh suami isteri. Suami, siapa? Saya tak tahu. Isteri periksa nombor telefon pun mungkin dia tak beritahulah isteri periksa ke tak, tapi saya rasalah tak nampak nombor. Mungkin adalah dia halang ke macam mana, saya tak pastilah. Ataupun dia dah delete ke, ataupun macam itulah sampai tak ada. Dan akhirnya mungkin setelah bertahun-tahun bergaduh tu, mungkin ada datang orang tua, dia kata kau pergilah berubat. Dia berubat, dapat tahu suami terkena ilmu seru. Hai, seram juga takut juga saya kena ilmu seru ni. Yalah, tahu-tahu je. Kata orang-orang kata mak-mak kita ni selisih mak dekat 44. Nama saya Anissa Abdul Rahman. Pengalaman yang saya nak ketengahkan adalah satu peristiwa di mana entah macam mana perkara ini dapat menjadi satu rahsia selama lebih kurang setahun lebih. Betul, Kisi? Pengalaman kisah yang saya ingin ketengahkan ini, peristiwa yang ingin saya kongsi sama Kisi, adalah satu perkara yang telah pun saya ambil, jadikan bahan dalam hidup saya, katanya Anissa. Kisi, sebenarnya saya pernah berjumpa dengan seorang dukun, minta bantuan. Bagaimana agaknya? Saya minta bantuan. Bagaimana agaknya kalau saya ada musuh-musuh yang saya tak suka, yang saya tak berkenan? Dan bagaimana saya nak mengajar mereka? Jadi dipendekkan cerita, dukun tersebut memberikan saya sesuatu. Katanya, engkau ambil barang ini. Barang ini boleh bantu kau. Tapi kau kena ingat, ada pantang larang yang kau kena ikut. Kalau kau langgar pantang ni, engkau akan hidup merana. Pada masa itu saya tidak berfikir panjang. Seperti biasa, hasutan syaitan lebih kuat, Kisi, daripada iman yang kita miliki ketika itu. Jadi bila yang iman tidak kuat, pastinya akan goyang. Kisi, saya mengambil barang tersebut. Syaratnya, setiap hari Khamis malam Jumaat, saya kena keluar rumah. Selepas 12:30 malam, saya kena keluar rumah. Kemana saya harus pergi? Saya harus pergi rumah dukun ni, Kisi. Sampai rumahnya selepas 12, tapi sebelum subuh. Antara waktu itu saya harus ke sana. Apa yang kena buat, Kisi, adalah saya kena meniduri, bukan dukun itu, tapi meniduri sesuatu dalam bilik. Bilik itu kosong, gelap, baunya pada mula tidak ada apa-apa. Lama-kelamaan memang menakutkan. Saya tak pernah nampak dengan siapa yang saya tidur. Tapi katanya di sini mohon maaf, Kisi, kalau pengalaman saya ini tidak begitu baik ataupun terlampau sensitif. Kisi, bayangkan, bila saya datang, katil tersebut akan dihiasi, ditaburkan dengan bunga. Bunga macam-macam jenis, tak pasti berapa macam. Saya disuruh baring. Lelapkan mata, tenangkan diri, sampai saya tertidur. Beberapa kali bila saya bangun,
saya rasa sakit di bahagian-bahagian tertentu. Betul, Casey, rasa sakit. Tapi saya tidak pernah terfikir perbuatan itu adalah dukun. Mungkin agaknya adalah sesuatu yang berlaku tanpa saya sedari. Jadi dengan ilmu yang saya miliki, benda yang saya pelihara ini menjadi pendinding dan membinasakan segala musuh-musuh yang saya tak suka. Betul, Casey. Jangan sembarang orang pijak jalan saya akan kenakan dia. Dipendekkan cerita, kita ni simpan barang seperti simpan haiwan. Kecil-kecil memang suka dengan kucing, simpan kucing. Tapi sampai bila kita nak pelihara kucing? Ada masanya mungkin kita dah tak nak simpan kucing, kucing tu kita buang. Macam juga Casey, barang-barang benda-benda yang kita jaga ni, mula-mula benda ni adalah purpose. Lama-kelamaan usia semakin meningkat, dah fikir nak berumah tangga, dah tak ikut pantang, Casey. Bila saya mula tak ikut pantang, saya mula dapat pening kepala, migrain yang teramat sangat. Minggu depan saya terus pergi, migrain hilang. Saya berhenti lagi minggu selanjutnya, migrain datang balik. Makin lama makin teruk, pening kepala saya. Sampaikan kali ini, benda yang saya pelihara saya tak pernah nampak. Tapi bila saya dah tak pergi jumpa dukun tersebut, saya boleh nampak, Casey, dekat tingkap bilik, ketuk, ketuk, ketuk. Buka tingkap, nampak perempuan muka hudu sedang memandang ke arah saya. Saya terperanjat, terpekik sampai pingsan. Mana tak, buka tingkap nampak depan muka. Dan Casey, sebenarnya gangguan banyak. Saya tak boleh ceritakan sepenuhnya. Takut orang yang pernah berikan bantuan ini sedang mendengar. Dan dia takut saya diapa-apakan pula. Tapi saya ingin bersyukur, Casey. Mungkin Allah masih sayangkan saya. Saya berjumpa dengan seorang ustaz, minta bantuan, Casey. Pada mulanya tak boleh. Banyak sangat halangan, rintangan. Sampaikan ustaz ini mengatakan, suruh saya cari orang yang lain, Casey. Mungkin bantuan dia tidak mujarab. Mungkin ada orang boleh. Tapi balik-balik datang pada dia. Dan kalau dah jodoh untuk berjumpa dengan beliau dan untuk ubatkan saya, akhirnya saya dapatlah dikeluarkan barang ini. Tapi dia masih mengganggu. Kemana saya pergi dia akan ikut. Tapi dia cuma akan menjelma selepas 12:30 malam. Sebelum tu tak ada apa-apa. Jadi kalau saya keluar, saya berada di luar selepas 12:30 malam, kawan-kawan boleh nampak. Saya tak pernah bilang. Mereka pun tak pernah tahu saya ada barang tu. Pernah sekali saya ada di Shelley, di salah sebuah kawasan di Pasiris. Tengah duduk ni, 4 orang kawan perempuan duduk dekat ruang tamu. Tiba-tiba seorang yang sedang tengok TV tiba-tiba terpekik sekuat-kuatnya, Casey. Kami tersentak, tanya, dia tutup muka, menggigil badan ketakutan. Kenapa? Tak boleh cakap, Casey. Selepas dia tenang, kami dah keluar dari Shelley itu, dia ceritakan. Bila sedang menonton televisyen di ruang tamu Shelley, dia nampak ada perempuan muka hodoh sedang berdiri memerhatikan kami berempat dalam Shelley, Casey. Saya tahu tu siapa punya. Barang saya, Casey. Tapi saya bukan tuan dia lagi. Terima kasih dan selamat tengah malam. Yang ini datangnya daripada mana ni? Ini dia dari Haji Maswan. Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Haji Maswan kata, saya ingin berkongsi satu pendapat pandangan dari saya. Ada pendengar-pendengar Misteri Jam 12 ni, saya pasti ada yang bukan kosong, ada yang berilmu. Ilmu yang saya maksudkan ni bukan ilmu-ilmu biasa, faham-faham sajalah. Dan sekiranya orang yang ada ilmu berjumpa dengan yang ada ilmu, kadang-kadang mereka akan menggunakan ilmu di dada untuk cuba menguji antara satu sama lain. Antaranya kalau saya ni, misal kata haji kita, Haji Maswan, kalau saya ada ilmu tertentu dan saya berjumpa dengan Casey yang ada ilmu, dan Casey tahu saya ada, saya pun tahu Casey ada. Bila kami berjabat tangan, kami akan memberi satu isyarat seolah-olah yang kami nak berlawan. Jadi bila ini berlaku, barang sesiapa yang berdiri antara si A dengan si B,
orang itu akan terkena makan dalam. Memang benar Casey. Misal kata Casey sekarang ini dah tahu saya ada ilmu, saya pun tahu Casey ada ilmu. Kemudian kita setelah berjabat tangan kita berpisah. Mungkin saya berdiri di satu sudut, Casey berdiri di satu sudut, jarak tidak jauh, dekat. Mulut Casey mula kumat kamit dan jari mula tunjuk atas bawah berputar-putar seolah-olah membaca mentera melakukan sesuatu, kata Haji kita lah, Haji Maswan. Jadi antara perkara itu berlaku dan Sembo dihantar pula tengah-tengah jalan seseorang yang tidak ada kena-mengena dalam hal ini, orang itu boleh terkena serpihan barang yang dihantar. Oh, jadi itu saja yang ingin saya ketengahkan, kata Haji Maswan. Terima kasih dan selamat malam. Oh, macam tu ke? Dia kira macam ton in between lah. Pak Guru A dengan Pak Guru B bergaduh tak puas hati. Mereka sedang aduh kan, you kan, tiba-tiba tengah-tengah orang jalan, kena lah Habib. Jadi macam mana tu? Macam mana nak mengelakkan daripada berlakunya perkara sedemikian rupa? Yang ini kiriman-kiriman SMS yang saya terima ni dari Ayah Jo, kata Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Wah, ada benarnya kata Haji Maswan, tapi ini mungkin berlaku hanya pada ilmu yang berdampingan dengan jin. Kerana ilmu sebegini sering terdedah katanya pada setiap pembawaan antara satu dengan yang lain. Uji menguji memang lumrah bagi mereka. Sekadar hanya untuk kepuasan. Kalau menang, jadi bangga. Tapi kalau kalah, maka cuba lagi lain waktu. Sebaiknya bila berilmu, tutupilah hijab supaya tidak diketahui orang lain. Kata orang, melangkah tanpa bunyi, menyusup tanpa kesan, menyinggah tanpa disedari. Wallahualam, dari Ayah Jo yang berikan pendapat. Wah, saya suka dengan pendapat pandangan Ayah Jo. Ya, tadi Haji Maswan mengatakan antara guru dengan guru ni kalau dia balas ni ilmunya secara halus lah, tak nampak lah. Tiba-tiba anda jalan depan dia, tengah dia hantar tu, kena lah. Impact, dia panggil impact maksimal mungkin. Main ke? Baik, berikut ini adalah pengalaman daripada kiriman email Abang Sulung. Kata Abang Sulung, apa khabar Kisi dan juga penggemar rancangan Misteri Jam 12. Abang Sulung juga gemar dengan rancangan ini. Banyak juga pengalaman pendengar-pendengar ria dari Singapura, di luar Singapura yang dapat kita pelajari sesuatu. Tapi seperti Kisi katakan, rancangan ini sememangnya hanya satu hiburan, kita harus anggaplah sebagai hiburan saja. Begitu juga dengan kisah yang Abang Sulung nak ketengahkan ini. Mungkin ada yang nak percaya ataupun tidak, terpulang pada individu. Abang Sulung memang dari sejak kecil minat sangat Kisi dalam dunia perubatan seni halus. Boleh dikatakan sebagai seni halus. Memang dari dulu, sejak zaman sekolah menengah, suka sangat. Dahulu pernah Abang Sulung okeylah, saya tak nak sebut nama kumpulan ni sebab mungkin nanti mencetuskan mencetuskan kemarahan dan sebagainya. Tapi kata Abang Sulung pernah mengikut sekumpulan seni inilah, dan namanya ... dan setelah itu Abang Sulung melangkahkan kaki lebih jauh dengan mempelajari lebih lanjut tentang dunia halus ini. Dan masih ingat lagi Kisi, perkara ini berlaku sekitar usia Abang Sulung 23 tahun. Waktu tu baru saja tamat, katanya di sini baru saja tamat menjalani perkhidmatan negara. Dan pengalaman yang Abang Sulung nak ketengahkan ini sekitar setahun lah selepas tamat perkhidmatan negara. Dan Abang Sulung kenal seorang kenalan, kawan lah di dalam camp. Apabila beliau mengatakan yang beliau ada kenali seseorang yang boleh membantu menyampaikan, melaksanakan hasrat Abang Sulung untuk pelajari benda-benda tentang dunia halus ini. Dipendekkan cerita Kisi, bila jumpa dengan satu wak ni, saya gunakan nama samaran, tak nak sebut lah, ni mungkin nama betul ni, namanya Wak Kasman, bukan nama sebenar. Jadi bila berjumpa dengan Wak Kasman, Abang Sulung sampaikan hasrat. Wak Kasman pertama kali sampai sekarang Kisi, masih lagi Abang Sulung ingat. Kalau kamu nak bertapak dalam bidang ini, ingatlah, bila dah bertapak, bila dah terjebak, jangan sesekali kamu nak patah balik, sebab tiada jalan lagi, tiada jalan lain melainkan jalan serong. Bila ditanya
Darah muda ni memang kisi semangat. Semua nak buat, semua okey tak kisah. Maklumlah tak ada tanggungjawab. Belum kerja, tak ada kekasih, isteri pun belum ada, anak-anak belum ada, semua okey. Jadi baiklah, darah abang sulung diambil daripada jari telunjuk, dicucuk dengan benda yang tajam, kemudian dititiskan atas limau dan juga bara api yang menyala. Kemudian di atas kemenyan, kemenyan tu diangkat. Sekarang di kemenyan ini ada darah kamu. Kalau kamu berpaling tadah, maksudnya kalau kamu berhenti secara mendadak dengan secara tiba-tiba tanpa keizinan aku, kamu dan keluarga kamu akan diganggu seumur hidup. Tak fikir kisi, satu hari akan berumah tangga, kata abang sulung, akan berkahwin, akan mempunyai anak dan sebagainya. Jadi akhirnya benda yang pertama abang sulung pergi adalah masuk ke salah sebuah hutan di Singapura. Kisi nak tahu abang sulung pergi mana? Abang sulung telah pun pergi ke Dairy Farm Road. Dalam tu ada hutan. Masuk dalam hutan ada pokok pisang, kisi. Kebetulan bila datang tu katanya Tok Guru yang mengajar ni tunjukkan pokok pisang yang ada jantung pisang. Dia katakan pada abang sulung, sinilah tempat yang kamu harus bertapa dan sinilah tempat kamu harus mendapatkan sesuatu. Pada hari Khamis malam Jumaat, 2 hari Khamis malam Jumaat berikutnya, abang sulung harus datang dan ikat benang warna hitam di hujung jantung pisang, kemudian hujungnya ikat kepada ibu jari kaki sambil abang sulung harus baring di atas rumput 1 malam, kisi. Sampailah dengar rayuan orang minta tolong. Dari situlah berurusan dengan makhluk halus yang terperangkap dalam jantung pisang tersebut. Untuk pengetahuan kisi, kata abang sulung, makhluk yang dimaksudkan adalah hantu Pontianak. Pontianak dipelihara untuk tujuan apa, kisi? Menjatuhkan musuh. Untuk tujuan apa? Membalas dendam, menakut-nakutkan musuh, kata abang sulung. Jadi akhirnya dipendekkan cerita, bila dah dapat Pontianak itu, dimasukkan dalam satu bekas. Bukanlah macam orang kita masukkan dalam botol, bukan. Seolah-olah ia menjadi sejenis batu kecil masuk dalam bekas. Kemudian kalau pada malam-malam tertentu botol itu digoncangkan di atas kemenyan, kemudian akan dengar suara dalam botol, ada suara perempuan yang minta tolong, kisi. Jadi akhirnya setelah lebih kurang 10 tahun, dari usia 23 sampai 33 tahun, kisi, abang sulung bergiat. Mungkin jodoh pertemuan di tangan Tuhan, jumpa seorang gadis yang berkenan di hati. Bila jumpa dengan gadis ini, niat di hati nak hentikan hasrat, nak hentikan segala kegiatan-kegiatan halus yang dilakukan sejak 10 tahun lalu. Tak boleh, kisi. Maha Guru ataupun dikatakan di sini guru, Tok Guru lah, ya, Wak Kasman tidak membenarkan. Dia kata, ingat tak janji kamu semasa kamu muda? Tidak boleh berpaling tadah, tidak boleh berhenti. Kalau aku tidak izinkan, kamu dan keluarga kamu akan susah. Dan untuk pengetahuan kisi, abang sulung tidak indahkan, malah tinggalkan semua di belakang, terus berumah tangga dengan isteri yang sekarang ini bersama dengan abang sulung. Isteri abang sulung sebelum ini sihat-sihat belaka. Tapi setelah berumah tangga, lat beberapa bulan kemudian, macam-macam gangguan yang dialami. Isteri nampak, abang tak nampak. Kadang-kala dalam malam hari, dia akan kejutkan abang. Dia kata di depan pintu bilik ada perempuan berdiri. Kadang-kala dia akan nampak dalam rumah, kisi, tangan hitam besar berbulu berjalan sampai atas siling rumah. Dia kejutkan bila abang tanya kenapa. Dia kata nampak tangan manusia besar, sebesar-besarnya berbulu hitam, berjalan di dalam rumah. Dan gangguan ini berterusan sehinggalah mengganggu emosi isteri abang sulung. Setelah itu isteri hamil. Kata abang sulung, isteri hamil anak yang pertama. Anak abang sulung dalam kandungan juga diambil. Begitu saja, kisi. Sekarang abang sulung sedang berjumpa dengan seorang tukang ubat namanya Encik Haji Hashim, yang turut membantu menghentikan segala gangguan kepada isteri dan abang. Anak yang pertama meninggal dalam perut isteri.
kena operation. Setelah itu isteri dah jarang berbual dan jarang berinteraksi. Ini semua kerana Abang Sulong tidak fikirkan masa depan. Abang Sulong ingin menyeru kepada ada beberapa budak muda yang bergurukan Wak Kasman, tolong hentikanlah, fikirkan tentang masa depan. Sebab satu hari nanti kita akan jumpa jodoh kita. Mampukah kita melihat orang yang kita sayang sakit merana buat selamanya? Dan awal tadi kisah daripada seorang teman kita, Abang Sulong. Bayangkan itulah kadang-kadang memang betul kata Abang Sulong ni, bila kita muda ni tak ada tanggungjawab, tak ada mungkin kerja, tak ada orang-orang yang kita dipertanggungjawabkan seperti isteri, anak-anak ni. Kita alah takkanlah satu hari nanti okeylah, semua main okey je Dan akhirnya jodoh kata orang ni, jodoh pertemuan di tangan Tuhan. Jumpa jodoh pada usia 33 tahun selepas 10 tahun berkecimpung dalam dunia halus ini. Bila jumpa Wak Kasman, minta beliau nak hentikanlah daripada apa jua kegiatan yang di sini. Sebenarnya kisah Abang Sulong ni saya ada banyak shortcut lah, sebab ada perkara yang saya tak boleh ketengahkan di udara sebab sensitif Jadi harap faham dan maklum. Jadi akhirnya nampak isteri dan juga anak yang belum dilahirkan itu menjadi mangsa dalam perbuatan Abang Sulong yang sebelum ini tidak fikir panjang. Jadi sama-samalah kita ambil iktibar dari apa yang diketengahkan. Dan kalau anda jadi Abang Sulong, apakah mungkin nasihat yang boleh anda berikan? Abang Sulong memberi nasihat yang baik sebab sekarang ini Abang Sulong rasa khawatir. Ada juga beberapa anak-anak muda yang bergurukan Wak Kasman, bukan nama sebenar lah, bergurukan Wak Kasman, dan beliau rasa takut sebenarnya apa yang bakal dialami oleh anak-anak muda ini dalam beberapa tahun akan datang bila berkeluarga. Sebab perjanjian dengan syaitan akan membawa padah. Jadi renungkanlah. Yang ini dari siapa ni? Dari Mak Isa. Selamat malam Casey. Kata Mak Isa berkongsi pengalaman yang beliau ingin ketengahkan ini. Kata Mak Isa, kisahnya begini bunyinya saudara, para pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Mak Isa. Saya ingin bertanya sesuatu pada Casey. Saya adalah seorang pengamal ilmu hitam. Dan saya sudah lama Casey. Beliau kata adalah seorang pengamal ilmu hitam. Dan saya sudah lama berkecimpung dalam kerja-kerja sihir menyihir orang. Tetapi kini ilmu yang pernah saya amalkan telah makan diri saya sedikit demi sedikit. Kini saya hidup bergelimpangan. Hidup saya seolah-olah porak-peranda. Sangat menyedihkan. Ceritanya bermula begini. Pada awalnya saya mempunyai seorang anak gadis dan kami berasal daripada seberang tambak. Tujuan kami ke Singapura adalah untuk mengahwinkan anak gadis saya kerana saya mempunyai suatu tujuan yang ingin saya kecapi. Beberapa bulan kemudian anak saya menemui jodohnya. Pendekkan cerita, mereka telah pun dikurniakan anak yang sulung. Yalah, saya ada cucu lagi sih. Cucu saya ialah seorang bayi perempuan, namun anak saya tidak mengetahui bahawasanya saya memiliki makhluk yang saya pelihara, iaitu hantu polong. Tatkala bayi itu menangis, itulah masa untuk makhluk itu yang saya miliki akan isap darah cucu saya, Casey. Kata Mak Isa, terasa terkilan apabila mengenangkan peristiwa itu kerana cucu saya meninggal dunia akibat gangguan makhluk halus yang teramat dahsyat yang saya miliki, yang saya pelihara. Terima kasih Casey. Selamat malam dari Mak Isa. Kemuning mentari ku dekati. Di atas kubur ku seru berkali-kali. Bangkitlah engkau. Bangkitlah engkau. Dengan kalimah ku hentakkan kaki.
Kusapu, keningku bertalu, dan sebagainya. Pendengar Ria 897, awal tadi ada sedikit saja, mungkin benar ataupun tidak. Ingatlah, rancangan ini sememangnya hanya satu hiburan saja. Dari pengirim kita, pendengar kita yang bernama Wakman berkongsi peristiwa. Katanya Wakman dahulu beliau pernah menuntut sebuah ilmu yang salah. Dan kisi saya sertakan mentera yang saya baca ketika berdamping dengan makhluk yang dikenali sebagai hantu kubu. Pendengar Ria 897, mentera itu dibaca bukan sekali. Dan apa yang dilakukan oleh Wakman untuk menyeru bangkitnya makhluk kubu ini bukan hanya untuk satu malam. Bukan hari ini kita buat, kata Wakman. Hari ini kita baca, hari ini kita buat, dia akan datang. Kadang-kala memakan masa yang lama. Wakman mengatakan dia ingat lagi beberapa hari Khamis malam Jumaat sebelum seruan beliau disambut oleh makhluk hantu kubu. Pendengar Ria 897, Wakman mengatakan salah satu hari Khamis bila dia datang dia baca, tak rasa apa-apa pun. Tidak ada apa-apa petanda, petunjuk yang makhluk itu ada menghampiri beliau. Hari Khamis yang kedua, ketiga, keempat, malah lebih kurang mungkin 2 bulan lebih, dia ulang alik ke kubu, rasa-rasanya nak dekat putus asa. Pendengar Misteri Jam 12, apa yang bakal saya ceritakan ini jangan mudah kita percaya dan kita terikut-ikut, dan jangan terlampau taksub. Ingat, ini semua hanya satu hiburan. Kisi, dalam pada saya dah putus harapan, putus asa untuk menuntut sebuah ilmu, berdamping dengan makhluk yang dikenali sebagai hantu kubu. Saya rasa dah masuk 2 bulan lebih. Akhirnya saya pergi. Kubu pun bukan sebarang kubu, Kisi. Tak boleh sebarang kubu. Saya tak nak sebutkan nama kubu sebab kubu ni amat terkenal. Takut nanti ada pihak-pihak yang tersinggung. Jadi saya tak akan namakan, sebutkan kubu yang dimaksudkan ini. Dan Cik ataupun Wakman mengatakan, bila saat dia dah mula putus asa, barulah dia dapat rasakan sesuatu yang datang menyambut pemujaan beliau. Saya ditugaskan ataupun saya dimestikan duduk di atas kubur bila melakukan membaca mentera yang tadi Kisi kedengarkan. Pendengar Ria 897, Wakman mengatakan waktu itu malam yang disebutkan memang sunyi. Saya tiba-tiba dapat rasakan kelainan malam itu pada malam-malam yang lain. Tetapi harapan saya masih tetap sama. Saya datang, ni mestilah tak ada apa-apa akan berlaku. Tak apa. Hampir-hampir putus harapan. Saya duduk atas kubur. Saya mula baca. Bukan baca sekali terus jadi, bukan. Kisi, hampir 2 jam saya duduk betapa di atas kubur, ulang-ulang mentera yang saya kirimkan pada Kisi. Barulah saya rasakan sesuatu. Sedang saya duduk bersila di atas kubur, saya rasa di belakang saya macam ada orang garuk. Kisi, tangan yang tajam sedang garu belakang saya. Saya terdiam seketika. Saya teruskan membaca mentera. Pendengar Ria 897, barulah dia jelma. Saya tak tahu bagaimana bentuk rupanya sebab saya dinasihatkan jangan bertentangan mata, jangan cuba pandang kepada makhluk yang mendampingi kita. Kita berbual, kita bercakap, kita berunding. Apa yang kita hajatkan, kita beritahu. Apa yang dia inginkan, kita katakan. Teman-teman Ria 897, seorang wanita berdiri di hadapan saya.
Saya tak nampak lihat wajahnya. Saya hanya tengok kita harus menunduk ke atas lantai. Dan saya mula berurusan dengan dia. Waktu itu usia saya baru 23 tahun. Sekarang saya dah masuk 68. Pendengar Misteri Jam 12. Saya terima pada akibahnya. Apabila cucu saya rasa ini mungkin balasannya. Ketiga-tiga cucu saya yang dilahirkan, semuanya tidak sempurna. Saya ada 3 orang anak. Ketiga-tiga anak berumah tangga. Ketiga-tiga anak mereka, anak yang pertama, semua tidak sempurna. Saya tak nak sebutkan yang jelas, sebab sedih bila mengenang keadaan nasib cucu saya. Itulah perjanjian. Katanya, bila saya dapat ilmu ini, dia akan membuat setiap cucu yang pertama dalam keadaan dilahirkan tidak sempurna. Saya tidak berfikir panjang tentang masa depan. Saya fikir pada masa itu saja, Kisi. Saya bersetuju dengan segala permintaannya. Akhirnya bila dah masuk usia senja, saya benar-benar taubat. Tapi sampai sekarang, Kisi, isteri, anak-anak semua tak tahu. Semua tak tahu. Saya kiriman email pada Kisi pun menggunakan nama samaran. Terima kasih, Kisi. Dan selamat tengah malam kepada pendengar Misteri Jam 12. Dari Wakman, bukan nama sebenar. Berikut ini kiriman email dari seorang pendengar yang bernama Nona Salbia, seorang ibu. Dan katanya ini tentang anak lelakinya. Kami sekeluarga terperanjat dengan perubahan yang berlaku kepada anak saya bernama Salim, kata Nona Salbia. Sebelum ini, 5 waktu dalam rumah tak pernah tinggal. Kalau di luar saya tak pasti, sebab saya jarang bersama dengan dia di luar. Tapi kalau di rumah, setiap kali masuknya waktu azan, kadangkala kami solat sebagai keluarga, anak beranak, bersama suami, dengan beliau, dengan adiknya dan kakak, kata Kak Nona Salbia. Dan kadangkala kami solat berasingan. Pendengar Ria 897, sejak anak kakak ada melibatkan diri dengan sesuatu, kakak tak nak sebutkan. Mungkin takut sebab menilah setitik, rosak susu sebelanga. Adalah satu kegiatan tambahan yang anak kakak terlibat sama. Dia ada beritahu sebelum ini yang dia memang sangat nak cuba ambil bahagian. Kakak kata boleh, tapi ingat, solat jangan diabaikan. Jadi dia pun ambil bahagian, Kisi. Pada mulanya macam biasa, tapi lama-kelamaan anak kakak mula berubah. Solat mula ditinggal-tinggalkan. Kakak nak kena paksa. Usianya, Kisi, dah masuk 22 tahun. Tapi solat setiap kali waktu azan, kakak nak kena paksa dia solat. Berat tulang macam malas, tidak macam dulu. Perubahan pada anak kakak, kata Kak Salbia. Kakak telah pun beritahu suami. Suami cuma katakan mungkin dia dah malas. Ingat, kita kena ingatkan dia. Jadi itulah berlaku. Pendengar Ria 897, sampaikan kadangkala dia tak solat langsung. Waktu itu kakak dengan suami mungkin keluar, adik dengan dia berada di rumah. Kadangkala bila balik, tanya, Nini, abang solat tak? Entahlah mak, Nini pun tak nampak abang solat. Salim, kau dah semayang belum? Apa mak bising-bising ni? Masuk bilik, tutup pintu. Pendengar Ria 897, perubahannya semakin ketara. Dah tak solat. Dalam bilik, sentiasa dia duduk dalam bilik, tidak campur dengan orang. Berkali-kali abahnya ketuk pintu, tapi dia tak nak keluar. Kadang-kadang kita nak solat berjemaah. Nak buat apa, Kisi? Usia dah 20 lebih tahun,
takkan nak tangan, takkan nak pukul. Tanggungjawab dia. Jadi kita hanya mengingatkan dia saja. Yang paling memeranjatkan, kakak dengan suami sedang tidur. Apabila kakak terbangun kerana terbau orang bakar kemenyan dalam rumah. Hari Khamis malam Jumaat, 2:lebih pagi kakak terbangun. Terbau orang bakar kemenyan. Kakak keluar dari bilik, tak kejutkan suami. Keluar bilik, bau macam datang dari bilik anak lelaki. Kakak buka pintu, pintunya dikunci. Salim? Salim? Salim, buka pintu, Salim. Ni mak Salim. Kau buat apa kat dalam, Salim? Kau bakar kemenyan, Anak tidak menjawab. Dipendekkan cerita, kakak tak nak bergaduh, tak nak kejutkan bapaknya. Kalau bapak bergaduh, bapak bangun akan jadi satu bergaduhan kisi. Kakak tidur. Keesokan harinya bila dia keluar pergi kerja, kakak bongkar biliknya kisi. Kakak ada kunci spare yang anak tak tahu. Dia kunci biliknya, kakak buka biliknya. Terperanjat, nampak bara api. Tempat kemenyan dibakar. Nampak juga barang-barang yang lain seperti keris, ada limau dan sebagainya. Bilik berselerak tak kemas. Pendengar ya, ini berterusan. Lama-lama rumah kakak walaupun kami solat, makin lama makin berbahang. Makin berbahang khususnya dalam bilik anak kakak. Selepas itulah, anak kakak bernama Nini, nama gelaran kakak gunakan. Ternampak macam-macam benda dalam bilik abangnya. Antara penampakan, wanita rambut panjang sampai ke lantai, dalam gelap. Ketika abang keluar bilik, dia terperanjat nampak perempuan tu dalam bilik. Dan anak terus terjegat, tak boleh bercakap. Lain-lain perkara nampak macam-macam dalam bilik tersebut. Dan akhirnya kisi, dipendekkan cerita, katanya Kak Nona Salbia. Kakak panggil seorang pakar datang rumah tanpa pengetahuan anak. Sebab setiap kali kalau kakak panggil pakar, kakak beritahu dia akan keluar tak balik. Kali ini kakak panggil pakar, kakak tak beritahu dia. Pakar datang 11 malam ketika dia sedang tidur. Kakak dengan suami buka pintu. Astaghfirullahalazim, kisi anak kakak sedang duduk bersila, bakar kemenyan dan mengusap cincin batu akik beliau. Entah siapa berikan. Akhirnya, bila pakar itu membaca surah-surah azab, katanya di sini surah-surah ruqyah, anak kakak mula menurun. Mula menurun dengan tutur berbahasa Indonesia. Kenapa kamu panggil aku? Aku enggak ada urusan dengan kamu. Urusan aku dengan hamba ini. Jadi ada baiknya kamu keluar dari kamar ini sebelum apa-apa berlaku kepada jasad ini. Berbahasa Indonesia dari mana kisi anak kakak dapat ilmu ini? Yang paling menyeramkan, bila pakar terus membaca, dia cuba nak lawan. Kakak dapat rasakan leher pakar tu macam ada benda cekik. Kakak tak ada dalam bilik, berada di luar dapat lihat kisi sebab tak dibenarkan masuk dalam bilik. Suami anak tak boleh masuk. Pakar baca, lehernya macam ada orang cekik. Takut sangat kalau apa-apa berlaku kepada pakar tersebut. Akhirnya, anak kakak yang paling memeranjatkan apabila konon-kononnya dia bungkuk bawah katil. Di bawah katil dia macam angkat sesuatu kisi. Pendengar Ria 897. Kakak, suami dengan anak gadis kakak berdiri depan pintu bilik anak lelaki. Anak lelaki bangun dari bawah katil seolah-olah macam angkat sesuatu tetapi tidak nampak. Dalam keadaan dia menurun, pakar itu membaca, sekarang aku nak engkau bawa keluar barang-barang dalam bilik ni. Aku nak engkau keluar. Kalau engkau tak keluar, kau tahu tak yang kau buat satu kesilapan dosa besar.
Faham, Pak. Saya mengerti, Pak. Saya akan keluar sekarang, Pak. Tapi ingat, Bapak. Ingat, cakap dengan dia, jangan panggil saya lagi. Kalau tidak, saya tak akan keluar. Daripada apa perbualan pakar dengan anak kakak pendengar Ria 897. Kata Kak Nona Salbia, anak kakak memuja. Jadi dalam bilik tu dah macam-macam benda, Kisi. Antaranya yang dia angkat bawah katil, rupa-rupanya ada mayat di bawah katil anak kakak. Astaghfirullahalazim. Dia keluar, kemudian dia campak mayat tu di depan pintu. Tapi tak nampak mayatnya, katanya Kak Salbia. Cuma nampak pergerakan perbuatannya. Kemudian seterusnya dia angkat kiri dan kanan menggenggam sesuatu. Bapak ini juga ya, saya bawa keluar Bapak. Tapi ingat Bapak, cakap sama ini anak, jangan panggil-panggil saya lagi. Kalau tidak, saya akan datang dan saya tidak akan keluar daripada bilik ini. Pendengar Ria 897, anak gadis kakak dah menangis. Sebab dia ternampak. Mak, kenapa abang pegang kepala orang? Rupa-rupanya yang anak genggam tangan kiri dengan kanan yang dia angkat tinggi, hantu penanggal dalam bilik dia. Pendengar Ria 897, kakak terpaksa hentikan kiriman email sebab rasa tak sedap hati bercerita tentang perkara ini. Tetapi kakak rasa kakak perlu berkongsi dengan pendengar misteri jam 12. Casey, mengikut pakar dan juga mengikut badan yang merasuk anak kakak, dalam bilik itu lebih daripada 10 makhluk yang dah pun menghuni. Hari demi hari, setiap hari Khamis malam Jumaat, bila anak kakak usap ataupun mengasapkan bilik, memanggil makhluk ini datang dan tinggal dalam biliknya. Kalau genap 44 makhluk, ilmu yang dia sedang belajar akan terlaksana. Casey, kalau dengar tak masuk akal, tapi walaupun tak nampak, memang seram. Terima kasih dan selamat tengah malam. Yang ikhlas, Nona Salbia. Tetapi malam ini saya juga ingin berikan kejutan pada diri saya. Saya sebenarnya telah pun menerima sepucuk surat datangnya dari seorang pendengar. Dan sebenarnya surat ini belum saya membukanya. Saya belum buka surat ini dan tak tahu apakah isi kandungan cerita di sebalik surat ini. Tapi walau bagaimanapun, saya akan cuba ketengahkan pengalaman yang dikirimkan surat ini kepada saya, dan saya nak cubalah ketengahkan sesuatu tanpa saya ketahui dalam rancangan misteri jam 12. Dan ingatlah saudara, apa jua yang saya bakal ketengahkan, anggaplah sebagai satu hiburan saja. Dan saya akan buka surat ini yang dimaksudkan. Dan sebelum itu, surat ini telah pun dikirimkan kepada saya melalui tangan, bukan melalui pos, bukan mungkin melalui seseorang, tapi melalui mungkin empunya diri, seorang makcik. Saya agak lupa siapa namanya, tetapi telah pun saya terserempak tempoh hari dan hairan. Beliau seolah-olah tahu yang beliau ni akan jumpa saya. Macam dah rancang lah saya akan terserempak dengan beliau di salah sebuah kawasan ni. Dan bila jumpa saya, dia bertanya, adakah awak ni Casey, pengendali misteri jam 12? Saya kata, ya makcik. Alhamdulillah. Itu yang dia kata. Kemudian terus tangannya tu sebelah kanan seluk dalam handbagnya. Kemudian keluar sepucuk surat. Dia kata, ini untuk Casey baca dalam MJ12. Dan saya rasa pelik. Adakah makcik ni kemana saja dia pergi, dia bawa surat, ataupun memang seolah-olah dia tahu yang dia akan berjumpa dengan saya pada hari yang dimaksudkan. Jadi inilah surat dari seorang makcik yang saya lupa nak bertanya siapa namanya. Tapi saya akan mungkin namanya ada tertera dalam surat ini. Jadi saya akan cuba ketengahkan surat ini dalam rancangan misteri jam 12. Baik, sekejap ya. Baik. Inilah kisah. Surat yang saya tidak tahu apa isi kandungannya akan saya ketengahkan dalam rancangan misteri jam 12.
Apa khabar, anak Casey? Nama makcik Sumina. Terima kasih kerana menerima sepucuk surat ini. Makcik ingin berkongsi sesuatu kepada Casey supaya dapat dikongsi bersama kepada semua pendengar misteri jam 12. Surat yang ditulis oleh makcik sendiri ini tidak begitu sempurna. Sebab maklumlah, tulisan tidak begitu cantik. Tapi harap Casey dapat membacalah tulisan ini. Tujuan makcik Sumina kirimkan sepucuk surat kepada Casey sebenarnya, makcik Sumina pernah satu ketika dahulu mengamalkan satu ilmu pemujaan saka. Dan Casey, bila manusia semakin senja, ada yang mungkin masih teruskan perbuatan yang dianggap sebagai salah ataupun syirik. Ada mula sedar bila dapat taufik dan hidayah dari Yang Maha Esa, dapat penunjuk dan perbuatan kita adalah salah. Makcik mungkin katanya salah seorang dari mereka yang tetap mengamalkan ilmu perubatan saka. Beberapa kali ingin menghentikan, tetapi perasaan naluri ini meluap-luap bila berhenti. Ada saja benda yang tak kena. Rasa tak sedap hati, badan mula sakit. Tapi bila teruskan upacara pemujaan saka ini, badan macam biasa. Casey jumpa makcik, dapat lihat makcik agak-agak umur berapa. Secara peribadi saya rasa bila saya berjumpa dengan makcik itu, mungkin umurnya, usianya lebih kurang pada mungkin lewat 60 tahun, nak masuk 70. Ya. Dan cuba Casey teka berapa umur makcik. Dan Casey pusing di belakang surat yang terakhir. Di situ ada tertera usia makcik. Sekejap ya. Saya rasa 60 lebih 70 lah. Mana surat terakhir ni? Ini dia. Usia makcik yang sebenar 89 tahun. Wah. 70, 89, 20 tahun beza. Okey, kita kembalikan surat ni. Kata makcik Sumina, pastinya Casey dah tahu umur makcik berapa. Dan itulah usia sebenar. Kalau tidak mengamalkan ilmu pemujaan saka ini, makcik macam makcik-makcik yang lain. Pada usia 89, sakit-sakit badan, tulang yang sakit, tak boleh berjalan. Makcik tidak menggunakan tongkat Casey. Pemujaan saka, kata Cik Sumina, yang dilakukan oleh beliau adalah dengan mengasapkan beberapa barang yang disimpan sebagai barang-barang saka, yang saya katanya di sini tak nak sebutkan pada Casey. Dan Casey bayangkanlah, kata Cik Sumina, usia dah semakin senja, makcik tahu satu hari nanti kita akan mati. Tak kiralah berapa ilmu yang kita ada di dada, setiap yang hidup pasti akan mati. Tapi ketika hidup ini tak dapat hentikan tabiat pemujaan saka, sebab dah semakin seronok. Pada usia 89 boleh berjalan sendiri, boleh bergerak sendiri tanpa bantuan. Sebab itulah makcik tak nak berhenti, sebab nak lihat cicit-cicit membesar, nak mempunyai tenaga. Anak-anak pernah tanya, bagaimana mak boleh kuat macam ni? Usia dalam 89, pergi doktor pun tak ada sakit. Tapi makcik hanya mengatakan, oh tak biasalah, makan benda-benda yang sihat, makan ulam. Mereka tak tahu sebalik ilmu saka yang saya miliki, Casey. Jadi para pendengar Ria 897, kata Cik Sumina, satu hari makcik akan meninggal dunia. Ilmu saka ini akan diturunkan kepada anak, mungkin cucu-cucu yang disayangi. Tak sampai hati, Casey. Saya tidak sampai hati untuk memberikan saka ini kepada mereka. Sebab itulah dirahsiakan sampai ke saat ini, kata Cik Sumina. Jadi, pengalaman yang Cik Sumina ingin ketengahkan ini, baru-baru ini, cucu Cik Sumina yang berusia 5 tahun, yang tinggal bersama dengan saya, mula nampak sesuatu. Dahulunya rapat dengan saya. Saya dukung dia, beri makan, keluar kedai, berjalan-jalan bersama dengan cucu. Tapi sejak dia sambut ulang tahunnya yang ke-5 tahun tempoh hari, dia dah tak rapat dengan saya. Bila anak saya, iaitu ibunya, tanya,
Kenapa tak rapat dengan nenek? Pergilah dekat nenek. Takut muka nenek macam mumuk. Anak fikirkan makcik tak dengar sebab makcik duduk di dapur, tapi dengar Kisi cucu mengatakan takut. Wajah saya macam hantu. Betul Kisi. Kalau saya tidak memeraktikkan ilmu saka ini, wajah saya memang berkedut-kedut, lebih teruk daripada orang berusia 89 tahun. Dan kebelakangan ini cucu kata dalam rumah ternampak kelibat perempuan. Kisi, kata Cik Sumina, saya benar-benar takut. Sebab cucu saya ni, yang saya tak nak sebutkan namanya sebab takut anak saya mendengar, mungkin akan menerima saka yang ada saya miliki. Dan saya tak sampai hati nak turunkan saka itu kepadanya dan tak tahu bagaimana caranya. Saya berharaplah pendengar-pendengar dapat mendoakan cucu saya, semoga dilindungi oleh Allah dan malaikat-malaikatnya. Saya tahu perbuatan saya salah, tetapi saya tidak berdaya nak lakukan apa-apa. Cucu saya sekarang berjauhan dengan saya. Saya sedih, tapi saya simpan. Kisi makan dalam dibuatnya. Tolonglah Kisi ketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Saya benar-benar bersyukur dapat berjumpa dengan Kisi tempoh hari. Mungkin takdir kita berjumpa dan saya serahkan sepucuk surat tentang ilmu saka yang saya warisi dan tidak ingin cucu kesayangan miliki bila saya meninggal satu hari nanti. Yang ikhlas, dari Puan Sumina, peminat Misteri Jam 12. Saudara teman Ria 897, kisah daripada Cik Sumina kita. Dan terima kasih di atas kiriman sepucuk surat yang anda kirimkan. Walaupun tulisan anda ni, saya faham daripada tulisannya, ini daripada apa yang saya lihatlah. Kertas yang dikirimkan ni agak kecil. Ini kertasnya seolah-olah macam kertas nota, ambil nota, tapi tulisannya besar, supaya saya faham apa yang dituliskan oleh Puan Sumina kita. Terima kasih di atas masa anda luangkan untuk berkongsi keperitan hidup anda ini. Dan pastinya anda tidak inginlah cucu kesayangan itu mewarisi saka anda. Yang baik, jumpalah mereka yang arif, yang pakar dalam bidang ini supaya dapat membantu anda. Dan kata beliau ni, kalau sekarang ini sedih sebab apa? Cucunya dah pun berjauhan lah. Kalau dulu rapat sangat. Sejak cucu menyambut ulang tahun yang kelima, mula ada perasaan renggang di antara beliau dan cucunya. Saya baru perasan nama beliau Cik Sumina. Ini tadi saya duduk tadi saya tengok siapa nama makcik tadi Sumina. Yang ini kiriman daripada Mazwin. Ada jawab ni Kisi sekarang surat by hand pula. Awak bikin cerita ni buat saya panas darah lagi, geli hati tau Kisi. Apa saya bikin cerita memang betul-betul saya dapat surat ni. Katanya baru terperasan konon nama Cik Mina. Saya baru perasan sebenarnya namanya Cik Mina. Mustahil sepucuk surat dari orang misteri awak bawa buka dibaca direct. Bedek apa? Kena betul-betul. Terpulanglah. Saya katakan dah percaya. Ini kan hiburan. Siapa suruh percaya? Dia cakap siang-siang. Heran. Baik, memang betul sebenarnya surat tu saya terima daripada seorang pendengar. Dan kalau anda tanya, beberapa pendengar pun pernah kasih saya surat. Dan saya kalau kadang-kala dapat surat tu tak pernah saya baca. Kadang-kadang bila sampai tempat tugas barulah ada masa saya buka koyak surat tu baru baca. Kadang-kadang on the spot saya akan baca. Ada juga email yang saya baca terima ni on the spot lah untuk anda semua. Dan ada juga yang saya buat persiapan. Jadi tengoklah macam mana sebab saya ni suka tambahkan mood. Jadi bila saya tambah ke mood cerita ni seronok kan dengar. Jadi bila surat tu memang nak buka, tapi lebih seronok kalau saya buka surat tu dengan anda sekali. Saya beritahu anda situasi yang sebenar. Jadi anda dapat rasakan apa yang saya rasa. Sebab itulah awak dengar MJ12 setiap malam. Terima kasih kerana bertanya.